Seorang penjawat awam dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 6 pertuduhan rasuah bernilai RM90,000. Tertuduh Yusliza Othman Lais Yusof, 51 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Azhar Othman. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh juga pembantu tadbir kanan di sebuah jabatan kerajaan negeri didakwa menerima suapan berupa bayaran ansuran kenderaan jenis Honda Stream oleh sebuah syarikat pembekal. Ia sebagai dorongan memudahkan syarikat tersebut memperoleh kerja pembekalan di jabatan itu secara berterusan dari tahun 2017 hingga 2022. Bayaran ansuran kenderaan itu berjumlah RM1,068 sebulan dibayar syarikat terbabit. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM 2009. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM12,000 dengan seorang penjamin serta mengenakan 3 syarat tambahan. Syarat tersebut melarang tertuduh mengganggu saksi-saksi pendakwaan, menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah dan melaporkan diri pada 7 hari bulan setiap bulan sehingga kes selesai. 2 buah bot berserta 23 kru dan tekong warga Vietnam ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia Kelantan. Pengarahnya Kapten Maritim Erwan Shah Sohadi berkata, kesemua mereka ditahan pada kedudukan 160 hingga 162 batu nautika dari Muara Tok Bali Pasir Putih Sabtu lalu. Turut dirampas 1,000 kg hasil laut, peralatan menangkap ikan, peralatan navigasi dan komunikasi serta 2,500 liter diesel yang bernilai hampir RM3 juta. Kedua bot berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan pada pukul 11 pagi sebelum ditahan. Maritim Negeri Kelantan telah berjaya menampas 2 bot peralatan menangkap ikan, peralatan navigasi dan komunikasi serta bekalan diesel sebanyak 2,500 liter dengan anggaran nilai keseluruhan sebanyak hampir RM3 juta. Kira-kira 1,000 kg keseluruhan hasil tangkapan ikan ditemui. Kesemua bot dicaki melakukan aktiviti perikanan secara haram di perairan negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 15(1)(A) kerana gagal mempamerkan sebarang dokumen kebenaran menangkap ikan di perairan Malaysia. Kesemua kru juga akan disiasat mengikut Seksyen 6(1)(C) Akta Imigresen 1959-1963. Golongan asnaf terus disantuni. MUIB sediakan peruntukan RM12 juta. Antara berita dari Pahang bersama Fatin Nasuha Rashid. Terima kasih Sahi. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB memperuntuk RM20.2 juta untuk diagihkan sepanjang Ramadan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi MUIB Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata jumlah itu termasuk peruntukan RM12 juta kepada 38,000 asnaf. Yang 20 juta tu pertamanya untuk sambutan Aidilfitri, kemudian untuk Ihya Ramadan, kepada masjid dan kepada institusi pendidikan pondok. Yang kebanyakannya paling banyak adalah kepada golongan fakir miskin untuk persediaan mereka menyambut Ramadan dan sambutan Aidilfitri. 686 masjid turut menerima sumbangan melibatkan peruntukan RM4.28 juta. Beliau merasmikan program Iftar Mahabah di Kuantan. Sementara itu, RM80,000 disalurkan kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO Dapur Infak Ummah bagi pengagihan juadah berbuka kepada golongan memerlukan di sekitar Kuantan. Selain daripada MUIB, kita terima peruntukan daripada kerajaan negeri. Alhamdulillah, kerajaan negeri tahun yang ketiga juga bagi peruntukan kepada kita. Dan untuk 10 hari yang pertama ni daripada MUIB, dan yang bakinya nanti akan ditajuk oleh kerajaan negeri dan juga daripada syarikat-syarikat swasta dan juga orang-orang perseorangan. JLC juga banyak menaja kita lah untuk tahun ni. Alhamdulillah. Setiap hari 1,500 bungkus makanan disediakan dan diagih di lokasi terpilih.
Juga di Kuantan, hampir 200 asnaf dan saudara baharu menerima sumbangan infak Ihya Ramadan. Program dianjurkan sebuah syarikat jual beli emas dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Pahang. Pengarah syarikat Muhammad Izzuddin Muhammad Nur berkata, Pahang menjadi destinasi kedua program berkenaan selepas Selangor dan ia akan diteruskan di seluruh negara. Hari ini lebih kurang 25 orang Ba'at Tafiz yang hadir pagi. Lepas tu tengah hari itu lebih kurang dalam 200 orang bersama Peking, Asnah dan juga Mu'alaf dan orang kurang upaya. Setiap pemberian yang kami berikan tu bermaknalah kita nak menyambut di bulan Ramadan ni. Ada bantuan tak lelaki? Inisiatif Kraftangan Malaysia melaksanakan projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK mampu mewujudkan komuniti baharu dalam perusahaan kraft. Secara tidak langsung dapat menjana pendapatan, ia turut menyasarkan penyertaan golongan belia, asnaf, orang kurang upaya dan suri rumah. Menurut pengarah Kraftangan Pahang, Juhari Azmi, PPKK dilaksana melalui kaedah train and place. Peserta dilatih daripada aspek kemahiran dan keusahawanan berdasarkan bidang kraf yang ditetapkan. Kita memberi peluang kepada masyarakat ataupun komuniti yang terlibat dengan industri kraf untuk mewujudkan satu syarikat ataupun dalam industri. Jadi apabila dia dah mahir, dah boleh buat, dah boleh pasarkan melalui syarikat-syarikat dia wujudkan. Sebab itulah Kraftangan menganjurkan program PPKK untuk komuniti, bukan kata di Pahang saja, seluruh Malaysia kita anjurkan. Sejak 2020, 11 projek kemahiran komuniti diadakan di 5 daerah. Di Pahang membabitkan 163 peserta. Antara bidang kraf yang diberi bimbingan ialah tekstil seperti batik, ikat celup dan jahitan serta bidang kraf berasaskan hasil rimba. Jadi saya rasa amat berbanggalah bila saya menceburi diri dalam bidang batik ni. Rasa macam teruja. Sebab selama ini saya tak pernah pun tahu bagaimana proses membuat batik ni secara langsung ataupun sebagainya. Apabila saya menceburi diri, baru saya tahu betapa seronoknya membuat batik ni. Saya sangat berbesar hati dan gembira apabila program ini telah mendapat sambutan yang sangat menggalakkanlah daripada penduduk kampung. Mereka begitu berminatlah nampaknya. Dan dalam program ini pun kita perlukan hanya sedikit bakatlah daripada ahli-ahli untuk digunakan dan sedikit minat untuk melaksanakan tugas ini. Jadi membantu sahabat-sahabat ni dalam bentuk komuniti. Sebelum ni memang tak ada lagi bidang batik. Jadi macam rasa berbangga Kraftangan membantu daripada segi bantuan dan bimbingan mengajar kami sampai macam ni. Sekian berita dari Pahang, dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Fatin. Perkembangan Liga Malaysia, pemain tengah dari Croatia, Marin Pilch diumum sebagai tonggak import terakhir pasukan Terengganu Football Club TFC musim ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu Football Club Sdn Bhd Muhammad Sabri Abbas, pemain berusia 27 tahun itu menjadi pilihan untuk berganding bersama Nurilo Tutrasinov, Manuel Ott dan Akram Mahinan. Beliau berkata kehadiran Pilch selama satu musim di Darul Iman adalah bagi mengisi kuota import bebas yang turut diisi oleh Ismail Akinade, Matthew Steenorden dan Ivan Mahmud. Sementara itu, Pilch yang bakal menyarung jersey nombor 60 berkata beliau akan berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan rakan sepasukan dan corak permainan di Liga Malaysia. Beliau juga bertekad untuk mencipta nama dan rekod cemerlang dengan menghadiahkan piala untuk musim pertamanya bersama TFC. Sementara itu, Kelantan Darul Naim FC KDN FC mengumumkan Rizal Zamri Yahya sebagai penolong ketua jurulatih baru pasukan itu untuk menghadapi saingan Liga Super musim ini. Perkara ini diumumkan pengurusan Kijang Emas menerusi satu hantaran di platform media sosial rasmi mereka malam tadi.
Rizal sebelum ini menggalas peranan sebagai pengarah pembangunan akal umbi KDNFC semasa pasukan itu dikenali sebagai Kelantan United FC. Selain Rizal, pengurusan pasukan turut mengumumkan pelantikan Ashadi Muhammad Yusof sebagai penolong jurulatih dan Abdul Rahman Baba sebagai jurulatih penjaga gol. Pada musim 2023, pasukan itu menggunakan khidmat jurulatih Republik Czech Thomas Tuchel sebelum bawa masuk jurulatih Brazil Elton Silva.